Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi umur pagi ini dapat kita bangun, menggerakkan anggota badan, boleh berjalan, ambil wudu, mandi, pergi ke masjid, pergi ke surau. Alhamdulillah, diberikan taufik hidayah dapat solat berjamaah. Alhamdulillah. Malam tadi saya mimpi kena bunuh. Itu sebenarnya mimpi gangguan setan. Dalam mimpi tersebut tak hidup dah. Mati dah ke aku? Tengok-tengok boleh bangun subuh. Alhamdulillah. Kan? Jadi alhamdulillah. Itu gangguan setan, antara gangguan syaitan lah. Jadi pagi ini sambung pengajian daripada kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah, himpunan adab-adab dalam Islam, dalam bab Al-Jum'ah, sambungan. Al-Jum'ah ni maksudnya hari Jumaat. Hari Jumaat dia ada bab khusus, tak macam dia tak ada bab hari Isnin ke Selasa ke Rabu, tak ada. Kenapa hari Jumaat? Kerana Rasulullah banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan hari Jumaat, lelaki dan perempuan. Dan hari Jumaat ni orang lelaki wajib solat Jumaat bagi yang bermukim. Wajib solat berjemaah, solat Jumaat. Orang perempuan boleh solat Jumaat kalau masjid berdekatan, ada ruang untuk solat Jumaat. Macam di Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjid YA, ada beberapa masjid membenarkan orang perempuan untuk solat Jumaat. Baik. Sambungan yang terakhir saya sebut berkenaan pada hari Jumaat ni, tak boleh melakukan perkara sia-sia. Bila melakukan perkara sia-sia, maka pahala Jumaat kita ni, pahala solat Jumaat kita berkurang. Bukan solat Jumaat kita batal, tak. Jumaat kita masih lagi sah, tapi pahala kurang. Ya, idza qulta li sahibika wal imam yakhutub yaumal jum'ah amsik faqad lahu. Bila kamu berkata kepada sahabat engkau, imam ni sedang berkhutbah, diamlah, maka dia telah melakukan perkara lagau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh diam pun telah melakukan perkara lagau. Ya. Dan dalam hadis yang lain, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasala, siapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi betul, thumma bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab, kemudian bersegera berjalan tanpa menunggang kenderaan, wadana minal imam, duduk dekat imam, wastama'a, diam, wa ansi, mendengar dan diam, thumma yalgh wa lam yalgh, kemudian tidak melakukan perkara lagau, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baiti ila al-masjid amalu sanah, maka adalah setiap langkah dia pergi ke masjid amalan setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala berpuasa dan pahala qiyamul lail. Antara syarat dia nak dapat pahala besar tersebut, setahun puasa dan setahun qiyamul lail, tidak melakukan perkara lagau. Kalau kita buat perkara lagau dalam solat Jumaat, maka tak dapatlah pahala setahun qiyamul lail dan setahun berpuasa.
besarnya fadilat Jumaat tersebut, ya. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, kita tahun ni ramai pergi umrah, jadi masa pergi solat Jumaat tu cuba amalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Datang awal, memang jalan kaki pun dari hotel, tak ada kenderaan, sampai ke masjid. Start je khutbah, kita tak buat perkara lagu, ya. Maka besarlah pahala setahun puasa dan setahun qiyamul. Kemudian kita solat Jumaat di Masjidil Haram pula. Sebab di Masjidil Haram kata Rasulullah, satu rakaat 100,000 digandakan pahala ini. Allahu Akbar. Dalam setahun darat 100,000 pula. Masya Allah, subhanallah. Kemudian minggu depan pergi ke Madinah pula. Kebetulan trip umrah kali ini contohlah, dapat Jumaat 2 kali. Jumaat pula di Masjid Nabi, darat 1,000 pula pahala. Jadi azam tuan-tuan, besar pahala bila kita beribadah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Antara perkara lara, kalau sahabat Nabi kata diam, ataupun dalam hadis yang lain main batu kerikil sebab solat di atas tanah, itu perkara lara. Kata penulis di sini, contohnya berlebihan bergerak tanpa ada keperluan, walaupun bukan solat, duduk bersila, kemudian angkat lutut sebelah, kemudian tukar sebelah ni, kemudian cabut kopiah, kemudian sandar belakang, macam-macam bergerak dalam ketika khutbah tersebut. Ya, jadi kena duduk dia sampailah habis khutbah, tanpa ada keperluan. Membunyikan jari jemari, kerak. Kebetulan duduk bersila, jari kaki pun buat bunyi juga. Maka perkara lara, ya. Memainkan duit dalam saku, duk golek, tak nampak pun, kling, duit dalam poket jubah. Ataupun melihat telefon, tak balas pun, saja baca WhatsApp, tak balas, scroll. Ya, itu semua perkara lara. Ataupun main kapet, main bulu-bulu sejadah sambil dengan kuliah, ya. Jadi bila kita tak melakukan perkara lara, besar pahala. Kalau buat tak batal, cuma kurang pahala tersebut. Kemudian larangan duduk ihtibar. Nabi SAW melarang duduk ihtibar ketika imam sedang khutbah pada hari Jumaat. Duduk ihtibar macam mana? Duduk peluk lutut, ya. Dan larangan ini larangan makruh, tidaklah berdosa. Kenapa Nabi larang? Kata para ulama, duduk seperti ini semasa khutbah aja, tapi selain daripada khutbah nak duduk macam tu boleh. Duduk seperti ini boleh menyebabkan terdedahnya aurat. Kalau pakai keplekat, kebetulan tak pakai seluar dalam, duduk macam tu boleh nampak orang depan, ya. Ataupun memang pakai seluar dalam tapi nampak peha, ya, duduk macam tu. Namun begitu, ada juga hadis yang meriwayatkan bahawa sahabat duduk macam tu ketika solat Jumaat. Maka kata penulis ini, hadis ini adalah dhaif. Walaupun dhaif, tidaklah sampai kepada maudhu' palsu. Dhaif ni lemah sahaja. Jadi duduk ihtibar ni bukan haram, makruh sahaja. Ada orang duduk ihtibar, ya, ada orang duduk ihtibar. Kalau mengantuk macam mana? Kalau mengantuk, Rasulullah SAW suruh kita beralih tempat, bangun, duduk tempat lain, tempat ada kosong, boleh. Kemudian imam mestilah berkhutbah dengan berdiri, sebab Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri. Imam berkhutbah 2 kali. Alhamdulillah, kita memang berkhutbah 2 kali. Ya, duduk sekejap untuk masuk khutbah yang kedua. Imam duduk dan diam di antara 2 khutbah, memang kita amal macam tu. Makmum berpindah daripada tempat bila mengantuk ketika khutbah. Sabda Rasulullah SAW, "Idza na'isa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal ila maq'adihi sahibihi." Apabila salah seorang di antara kamu merasa mengantuk pada hari Jumaat, hendaklah dia berpindah ke tempat duduk kawannya. Wal yatahawwal sahibahu ila maq'adihi, dan kawannya tersebut berpindah ke tempat duduknya. Kalau dua-dua boleh bekerja sama lah.
Tapi salah seorang yang tak ada ilmu pindah duduk ni, malah aku dah selesa duduk sini, maka sabarlah, dia kena pindah cari tempat lain. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian imam memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah, sunat. Macam mana khutbatul hajah? Seperti mana saya mulakan kuliah tadi, Nabi bila dia berkhutbah dia selalu sebut macam ni. Ya, hadis riwayat Imam An-Nasai. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini antara starting khutbah. Sunat sahaja. Kalau khutbah selama dia tak start macam ni, dia pendek sikit, dia sebut ayat Quran. Kemudian Nabi pun baca 3 ayat Quran dalam khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Surah Ali Imran ayat 103. Ayat yang kedua Nabi baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir. Wahai manusia, bertakutlah kamu kepada Tuhanmu yang mana menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, daripada Nabi Adam. Surah An-Nisa ayat 1 yang tadi awal saya baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hukumnya sunat. Jadi kebanyakan khutbah Nabi dan ceramah Nabi akan mulakan dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah yang disebutkan ini, puji Allah, baca 3 ayat Quran. Ya. Baik, kemudian yang seterusnya, imam kena mengangkat suara ketika khutbah. Alhamdulillah, kita sekarang ni dengan teknologi ada pembesar suara. Kalau tak ada pembesar suara, tuan-tuan, ceramah pun mesti menjerit. Sebab Nabi bila berkhutbah seolah-olah sedang memberi arahan kepada tentera. Merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhutbah mesti dalam bahasa Arab, kata penulis, kecuali kalau tempat tersebut orang tak faham bahasa Arab. Tapi rukun-rukun azan mestilah sebut dalam bahasa Arab. Ya, contohnya arahan bertakwa, ayat Quran. Ayat Quran ni wajib kena baca 1 ayat. Jadi mana boleh baca Al-Quran dalam terjemahan? Ya. Puji Allah pun antara rukun dia. Alhamdulillah, puji Allah. Kalau baca bahasa Melayu, segala puji bagi Allah, maka yang rukun-rukun ni kita tak baca dalam bahasa Arab. Ada setengah pandangan mengatakan batal Jumaat tersebut. Boleh tak 2 orang khatib baca khutbah? Ataupun 3 orang, khatib 2 orang, imam seorang. Wow, 3-3 ni berbeza-beza. Boleh ke tidak? Boleh, tak batal, tapi tak comel, tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia khutbah dan dialah imam. Jadi sebaiknya khutbah lah dia, imam lah dia. Kadang-kadang ada masjid surau ni jemput ustaz dia khutbah sedap, bila nak jadi imam naik lah. Boleh, tak ada masalah. Sah Jumaat tersebut, tetapi tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke khutbah 2 orang ustaz? Khutbah pertama boleh, tetapi Nabi seorang sahaja. Ya. Boleh kalau antara tempat boleh, kalau imam ni sakit dengan khutbah innal hamdulillah, terbalik tu, maka imam 2 pun naik, disambung balik innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Memang ada kes, jarang-jarang imam khatib ni jatuh tumbang. Ada juga meninggal, ustazku apa tak ingat dah, ada meninggal ketika khutbah. Ya, maka imam 2 kena naik. Tak boleh, okey hari ni kita batal Jumaat, kita solat zuhur sahaja sebab imam dah tumbang. Tak boleh, imam 2 kena naik. Ya. Memberi nasihat dan peringatan, alhamdulillah. Membaca Al-Quran ketika khutbah, syarat, antara syarat khutbah.
membaca surah Qaf di atas mimbar. Nabi SAW ketika khutbah Jumaat, biasanya Rasulullah SAW bintu Harithah bin Nu'man berkata, seorang sahabiah berkata, tidaklah aku menghafal surah Qaf melainkan daripada lisan Rasulullah bagi dia baca ketika khutbah Jumaat. Sunat, tuan-tuan. Dan mempersingkatkan khutbah sabda Rasulullah SAW, inna tula solati rajul wa qasira khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya solat seseorang dan singkatnya khutbah yang disampaikannya tanda seseorang itu faqih, kata Rasulullah. Faqih ni cerdik. Fa aqilus salatu wa aqsirul khutbah fa inna minal bayani la sihra. Maka dari itu panjangkanlah solat dan singkatkanlah khutbah. Sesungguhnya di antara perkataan yang fasih adalah orang yang boleh menyihir. Minal bayani sihra, orang yang boleh menyihir. Maksudnya Rasulullah apa? Antara bentuk boleh menarik orang macam sihir adalah orang yang cakap sedap. Jadi kata Rasulullah, panjangkanlah solat, pendekkanlah khutbah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat panjang solat, pendek khutbah, sunat. Panjang solat ni macam mana? Panjang solat, baca banyak. Macam mana nak baca banyak dalam solat ni? Baca banyak seperti mana Rasulullah baca. Jangan baca surah Baqarah banyak sangat, lambat pula habis. Jadi apa yang Nabi baca ketika solat Jumaat? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika solat Jumaat, Nabi baca Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat pertama 19 ayat, dan rakaat kedua Hal adaka hadithul ghashiyah. Dua surah tersebut dekat dua muka surat, juzuk 30. Dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah baca ketika solat Jumaat, rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, 11 ayat. Walaupun 11 ayat, satu muka suku, satu muka setengah. Dan rakaat kedua Nabi baca surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun pun 11 ayat dalam solat Jumaat. Dua surah tersebut, kalau tuan-tuan buka Quran, 3 muka surat. Itu panjang juga. Kalau tadi surah Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiyah, 1 muka setengah. Jadi itulah maksud panjang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi imam-imam sekarang banyak baca apa? Wal 'ashr, ataupun wat-tini waz-zaitun, termasuk saya lah. Kita pendek. Jadi Nabi dah bagi tahu dah, antara bentuk seseorang ni faqih, dia baca panjang ketika solat Jumaat dan pendek ketika khutbah. Jadi pendek setakat mana? Pendek sebab zaman Nabi tidak ada disebutkan berapa minit. Maka pendek itu sekadar kita sebut yang rukun-rukun, puji Allah, kemudian baca Al-Quran, memberi nasihat, kemudian doa untuk kaum muslimin, kemudian habis. Dua tersebut. Jadi macam mana pendek tersebut? Boleh jadilah 5 minit satu khutbah, 5 minit, 4 minit satu khutbah. Kalau panjang khutbah tersebut setengah jam. Jadi khutbah Selangor ni panjang ke pendek? Jadi bila kita berhati, kita bincang sama-sama ustaz, khutbah Selangor ni sederhana, 7 minit satu khutbah. Kalau tuan-tuan, sebab saya naik, saya tengok, orang lain naik, saya tengok jam. Khutbah pertama campur khutbah kedua, 15 minit, ngam-ngam. Khutbah Selangor antara khutbah yang tak panjang berbanding negeri lain. Sebab bila kita tengok, dia khutbah pertama 7 muka surat ataupun 8 muka surat. Dan setiap khutbah tersebut, tulisan dia selang 1 baris. Kalau dalam komputer, font dia selang 1 baris, 1.5 pun, 1.5. Dia tak ada rapat-rapat tulisannya. Begitu juga khutbah kedua, alhamdulillah sederhana. Jadi yang panjang-panjang ni biasanya khutbah sendiri. Khutbah sendiri. Dia baca khutbah Selangor, tapi dia nak buat ayat dia potong sikit, dia pun tambah buat ayat dia. Jadi panjanglah pula. Dan ada aduan. Nampaklah pula, ya. Jadi di Malaysia ni orang bekerja pada hari Jumaat, waktu rehat tersebut pukul 12 sampai pukul 2. Ada pukul 1 sampai pukul 2. Bila kita khutbah panjang sikit,
khutbah panjang sikit, baca panjang sikit, orang nak marah sebab dia nak balik makan lagi, nanti nak masuk office pula. Jadi orang nak marah. Kalau makan awal, makan tengah khutbah. Jadi terpaksalah imam-imam tengok keadaan masyarakat, baca pendek-pendek. Sebab khutbah dah sederhana, baca wal asr, baca surah pendek-pendek untuk meraihkan jemaah. Lainlah kalau hari Jumaat tersebut jatuh pada hari cuti, 25 Disember jatuh pada hari Jumaat. Sekarang 25 Disember jatuh pada hari ini. Kalau jatuh hari Jumaat, bolehlah kita baca hal ataka hadithul wasyiyah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebanyakannya tak bekerja. Ya. Jadi penting tu umat Islam sepatutnya cuti pada hari Jumaat. Kita boleh amalkan banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untunglah negeri di pantai timur dengan Kelantan, Johor cuti pada hari Jumaat. Bolehlah baca panjang sikit imam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang sikit pun sabih isma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul wasyiyah. Ya. Baik. Rasulullah dan khutbah ni boleh berhenti kalau ada sesuatu yang penting. Ya, contohnya macam mana? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka Nabi menghentikan khutbahnya kerana ada seorang lelaki sahabat Nabi masuk dalam masjid, terus duduk tak solat sunat tahiyatul masjid. Nabi pun berkata, apakah engkau sudah solat? Lelaki tersebut menjawab, belum. Maka baginda bersabda, kum sallu raka'atain, bangunlah sembahyang 2 rakaat. Nabi pun sama balik khutbah, lelaki tersebut pun solat 2 rakaat. Boleh berhenti kalau ada sesuatu perkara penting. Dalam kes itu penting ke? Sebab masjid Nabi nak mengajar para sahabat. Nabi benda mungkar, Nabi tegur terus. Jadi benda tu bukan mungkar pun, tak melakukan perkara sunat, tapi Nabi seorang guru, dia mesti menegur para sahabat pentingnya solat sunat tahiyatul masjid walaupun sampai lambat ketika khutbah. Jadi Nabi tegur, benda tu penting, menjadi pelajaran sampai kepada kita. Kalau tak ada kes ni, kita tak rasa tahiyatul masjid tu penting sangat. Jadi Nabi tegur para sahabat. Jadi imam-imam sekarang tak payah tegur lah. Kalau datang 10 orang, tukar 10 orang nak tegur, jadi nampak pula khutbah. Cukup sekadar ustaz kuliah mengajar untuk memberi kefahaman. Ataupun masjid surau ada letak tempat, bila sampai solat sunat tahiyatul masjid, kita letak hadis Nabi ke, orang masuk baca, faham. Ya. Kemudian yang seterusnya, ataupun boleh juga khatib berhenti nak bagi tahu benda yang bahaya. Orang ni nak duduk, bahaya ni, takut jatuh dalam lubang kan. Siap dah letak ada kon, tapi kon tu jatuh. Dia nak duduk, jangan lalu situ, jatuh nanti terkejut orang. Boleh kalau benda tu membahayakan nyawa. Kemudian yang seterusnya, solat 2 rakaat setelah Jumaat. Antara petunjuk Nabi disebut penulis, selepas solat Jumaat disunatkan kita solat 2 rakaat ba'diyah solat Jumaat. Ya. Dua rakaat. Nabi SAW apabila setelah solat Jumaat, Nabi akan balik ke rumah. Nabi pun solat sunat 2 rakaat bila balik rumah. Akan tetapi kalau dia nak solat di masjid, tak nak solat di rumah, ramai sahabat solat di masjid sebab rumah jauh sikit kot, dan memang suka masjid yang tempat kita solat. Maka bila kita nak solat ba'diyah selepas Jumaat di masjid, maka solatlah 4 rakaat. Kerana Ibnu Umar, sahabat Nabi, dia buat macam tu. Dia berkata macam itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika solat ba'diyah ketika di masjid. Ya. Rasulullah juga bersabda, "Makana musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'ah." Sesiapa yang nak solat selepas solat Jumaat, hendaklah dia solat 4 rakaat. Sunat 4 rakaat. Kalau saya buat 2, ustaz, saya lapar nak balik cepat, boleh sah. Tapi kalau buat 4, perfect ikut suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak solat macam mana? Macam zuhur ke? Macam zuhur boleh,
Dua-dua pun boleh, dua salam, boleh. Tapi bukan solat zuhur. Jangan solat zuhur. Ada orang dia solat zuhur. Kenapa solat zuhur? Takut Jumaat tadi tak sah. Kenapa pula? Sebab tu imam tu parti lain. Allah, buat parti pula. Kan tak boleh. Ya. Jadi solat macam biasa. Adapun solat sebelum Jumaat, solat sebelum Jumaat ni khilaf para ulama. Ada disebutkan bahawa Rasulullah dia tak solat pun sebelum solat Jumaat tersebut. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh solat sunat sebelum Jumaat. Kan ada orang azankan orang bangun solat 2 rakaat kan. Sebab dia dikiaskan dengan solat zuhur, ba'diyah zuhur. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang ramai buat tu dia ambil pandangan kias. Kias dengan solat qabliyah zuhur. Bila ada orang tak buat, kita tak payah kata apa-apa. Itu dia ambil pandangan yang mengatakan ulama kata tak ada solat qabliyah zuhur. Ya. Kemudian antara adabnya lagi disebutkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia kata dia mengerjakan solat setelah solat Jumaat dan dia berubah tempat ketika solat Jumaat. Maksudnya apa ni? Antara adabnya lagi adalah bila kita solat Jumaat di satu tempat tu, kita pun nak solat 4 rakaat selepas solat Jumaat, kena pindah sikit tempat. Pergi belakang ke, pergi depan ke, pergi kiri ke, ataupun pergi kanan. Kena bergerak. Sunat tuan-tuan. Kalau kita statik di situ kita solat Jumaat, di situlah kita solat sunat, sah solat kita. Cuma tak ikut para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak kiri kanan, cuba berpindah. Dan yang terakhir dalam bab solat Jumaat ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbi." Siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali kerana dia melalaikannya, nescaya Allah akan mengunci hatinya. Orang tinggal solat Jumaat 3 kali, hatinya Allah kunci, gelap terus. Ya. Kerana melalaikan ni buat sambil legu. Tidur ilai'ah. Orang tak tarhim lagi. Bila orang tarhim, orang mengaji, ilai'ah. Orang tak azan lagi. Bila azan, ilai'ah. Orang tak azan kedua lagi. Tidur lagi, ilai'ah. Khutbah tak habis lagi. Itu dia pun tak payah pergilah, tak payah pergi sangatlah. Maka dia melalaikan cukup 3 kali, gelap hati dia, Allah kunci hati dia. Dalam hadis yang lain sabda Rasulullah, "Man taraka thalatha juma'atin," siapa yang meninggalkan 3 solat Jumaat min ghairi uzri, tanpa uzur, kutiba minal munafiqin, dicatat baginya orang munafik. Allahu akbar. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Yang tadi yang mula-mula hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. 3 kali jadi orang munafik, Allah tulis baginya. Malaikat tulis baginya orang munafik. 3 kali berturut-turut kan ustaz? Saya benar tapi tak adalah berturut-turut. Bukan berturut-turut tuan-tuan. Orang lain suka sangat berturut-turut dalam Jumaat. Dalam hadis ni tak berturut-turut. Boleh jadi 3 kali seumur hidup. Kerana tanpa uzur kata Rasul, tanpa uzur. Kalau uzur tak apa. Antara bentuk uzur kerajaan tak bagi. Baru-baru ni kan PKP tak boleh pergi. Sebab ada COVID, takut penyakit. Itu dikira uzur lah tu. Ataupun dia tak uzur tapi dia musafir, dia tak wajib. Kalau dia musafir, kalau musafir tak bermukim. Tapi kalau musafir bermukim, wajib. Mazhab Syafi'i musafir 3 hari je. Lebih 3 hari nak duduk di sana, maka dia kena bermukim, wajib Jumaat. Kan? Dia pergi ke mana? Kelantan, buat misi bantuan. Dia perjalanan sehari dah, sampai di Kelantan hari Isnin subuh. Macam mana saya nak kira? Hari Rabu subuh. Dia niat nak duduk di Kelantan 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Jumaat petang tu nak balik. Jadi 3 hari tersebut dikira musafir. Jumaat petang tu boleh balik. Tak cukup lagi 3 hari penuh.
maka masuk hari Jumaat tak wajib solat Jumaat. Sebab dia dikira musafir, tapi dia niat nak duduk 4 hari, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu petang baru balik. Kalau dah masuk 4 hari, maka dikira bermukim. Bermukim 4 hari. Dalam mazhab Syafi'i wajib Jumaat. Masuk hari Jumaat wajib solat Jumaat. Wajib solat Jumaat. Ya. Tapi kalau dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i, 15 hari atau 14 hari lagi longgar. Lagi longgar, tuan-tuan. Jadi cukup 3 kali Jumaat kita tak solat Jumaat, dikira orang munafik tanpa uzur. Begitu juga dengan solat jamak qasar. Ada orang dia salah faham, dia outstation seminggu dekat Kelantan lah contoh. Seminggu itulah dia jamak qasar. Salah, tuan-tuan. Seminggu jamak qasar tak boleh. Tak, ada orang dia 3 hari pertama saya jamak qasar ustaz, lagi baki 4 hari saya tak jamak, kan? Macam itulah pun dia kan ustaz, salah juga. Tak boleh jamak qasar sebab dia dah berniat 7 hari. Kalau dia niat 3 hari baru boleh jamak qasar sepanjang 3 hari. 4 hari, 5 hari, lebih daripada 3 hari, daripada hari pertama lagi tak boleh jamak qasar, kena sembahyang biasa. Dalam mazhab Syafi'i, daripada hari pertama kena sembahyang biasa. Ramai orang salah faham, niat 7 hari, niat 10 hari, tapi 3 hari pertama jamak qasar. Salah, tuan-tuan, tak boleh. Ya. Yang 3 hari pertama tu kalau dia niat 3 hari, lepas tu pergi balik semula, barulah boleh jamak qasar. Habis tu dalam perjalanan boleh. Dalam perjalanan kalau naik kereta, kalau Kelantan saya tak ingat dah, daripada sini boleh jadi 5 jam, 6 jam, 7 jam, tengok jam lah. Kalau lagi jam sampai 15 jam. Jadi sepanjang perjalanan tu boleh dah jamak qasar. Kalau naik flight setengah jam, nak jamak qasar apa atas flight tak sempat. Kalau naik unta, naik kuda, berapa hari? Mana ada orang naik kuda, kan? Jadi dalam perjalanan tak ada masalah. Satu lagi tak boleh jamak qasar kalau tempat dia balik tersebut adalah tempat yang akan datang dia niat dia nak duduk. Kampung mak ayah dia. Satu kampung, contoh kampung dibacok lah contoh, mak ayah dia bagi tanah. Nanti lepas aku kumpul duit kerja kat Bangi, aku nak buat rumah kat sini, aku nak menetap dekat sini, dekat bacok. Dia pun balik ke rumah dia bacok tersebut. Sampai di sana walaupun niat 3 hari tak boleh jamak qasar. Sebab itu dikira tempat apa, adalah istilah dia, sebab dia dah berniat nak duduk menetap di sana. Ya, itu satu hal, satu lagi. Baik. Kemudian pada hari Jumaat kita kena cari, kata penulis di sini, cari waktu mustajab dan banyakkan berdoa pada waktu mustajab. Sabda Rasulullah SAW, "Altamisus sa'ata allati turja fi yaumal jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibubati syams." Carilah saat yang diharapkan doa akan terkabulnya pada hari Jumaat setelah asar sehingga terbenam matahari. Pada hari Jumaat ni, dalam hadis ni, sebelum ni lagi Nabi ada sebut hari Jumaat ni ada 12 bahagian. Ada satu bahagian waktu mustajab. Carilah satu bahagian tersebut selepas asar, kata Rasulullah. Ya, selepas asar. Jadi macam mana kita nak cari satu bahagian tersebut? Kalau 12 bahagian, tak tahu 12 bahagian dibagi macam mana. Contohlah kita bagi 12 jam di Malaysia, siang 12 jam, daripada 7 pagi sampai 7 maghrib, 12 jam. Itu 12 bahagian. Ada 1 jam waktu makbul. Nabi kata cari waktu asar, selepas waktu asar. Adakah awal asar? Adakah akhir asar dekat maghrib? Adakah tengah-tengah asar? Itu jadi perbahasan para ulama. Jadi para ulama tak tahu yang mana. Jadi selepas asar tu beribadahlah. Ya, asar masuk pukul 4.30 lah, 4.40 macam tu lah, kan? 4.40, 5.40, 6.40, 7.40, 3 jam lebih kurang. Maka ada waktu mustajab di sana. Jadi amalan apa yang kita boleh buat selepas asar? Antara amalan selepas asar, zikir pagi petang jangan tinggal. Dalam zikir pagi petang tu perfect segala permintaan yang diajar oleh Rasulullah.
Tak payah risau nak doa apa, nak doa apa, nak doa apa. Baca zikir pagi petang, settle. Zikir pagi petang ataupun maksurah tu lah. Kan? Kemudian, dah baca belum surah Kahfi? Bacalah hari lepas asar tersebut. Baca surah Kahfi kalau sempat. Ya. Jadi hari Jumaat ni ada 3 waktu mustajab mengikut hadis Rasulullah. Yang pertama, waktu 1/3 malam, pukul 3 pagi lebih kurang sampai subuh. Waktu mustajab, waktu Allah mendengar doa para mukmin, ya, orang sedang qiyam bulan. Waktu kedua, waktu imam tengah duduk ketika khutbah, nak masuk khutbah pertama, nak masuk khutbah kedua, duduk, ya, tengah duduk. Waktu tu mustajab doa. Kemudian sampailah selesai salam. Waktu berapa minit itu? Lebih kurang 10 minit itu. Ya, imam duduk nak masuk khutbah kedua, kita boleh sempat berdoa. Ya Allah, aku sakit Covid, ya Allah. Dan sakit Covid datang masjid pula kan. Sakit lain lah contoh. Ya Allah, aku sakit sekian. Tolonglah sembuhkan aku, ya Allah. Imam pun naik khutbah kedua. Innal hamdulillah. Dan naik khutbah kedua, kita tak boleh berdoa. Nanti kita buat perkara lagu. Berdoa pun perkara lagu, tuan-tuan. Berzikir pun perkara lagu. Kita pun senyap lah. Tapi waktu tu mustajab lagi. Siapa boleh berdoa? Orang rumah kat rumah boleh berdoa. Dia dengar dekat speaker masjid. Oh, waktu mustajab, waktu tu lah dia berdoa. Boleh. Sebab dia tak termasuk yang wajib Jumaat. Dia tak dikira buat perkara lagu. Dia solat Jumaat, dia berzikir, dia nak apa semua, boleh waktu mustajab. Waktu solat pun waktu solat Jumaat lah, waktu mustajab juga. Jadi kita tak boleh berdoa sebab tengah solat. Tapi kita boleh berdoa kalau imam ni sujud lama, tahiyat lama. Sebab antara tempat mustajab dalam waktu solat ni adalah waktu sujud. Dalam kita doa dalam hati, kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam tak angkat lagi kepala, kita pun doa, ya Allah, itu aku sekian. Boleh. Sempat doa satu, Allahu Akbar, duduk tahiyat. Kebetulan imam tahiyat jenis lama, at-tahiyyatul mubarak. Kita at-tahiyyatul mubarakatus shalawat thayyibatul lillah. Kita habis dulu, kan? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam baru sebut kama shallaita ala Ibrahim. Jadi kita sempat berdoa. Doa daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafallah tuan-tuan. Kalau nak murah rezeki, doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Itu doa Nabi ketika sebelum salam. Ya, kenapa saya kata doa murah rezeki? Tak ada pun minta rezeki dalam doa tu. Tak ada. Tapi hadis ni disebutkan kerana ada seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, aku banyak hutang, orang pun cari aku, susah aku cari. Memang tak tahan, tak tenang hidup. Maka Rasulullah pun ajar doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dia pun balik amalkan dalam solat, luar solat, dibaca semua. Beberapa bulan lepas tu datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah, semua hutang aku dah settle, dah selesai. Malah aku lebih lagi rezeki Allah bagi kepadaku, alhamdulillah. Maknanya doa tersebut doa untuk murah rezeki. Orang berniaga elok baca doa tersebut waktu mustajab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada hammi wal hazan, letih dan lesu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta perlindungan daripada lemah dan malas. Kalau malas, macam mana nak berniaga? Memang patut murah rezeki. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku minta perlindungan daripada bakhil dan jubn. Saya tak ingat dah. Wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Dan aku minta perlindungan daripada dikelilingi hutang dan dikejar orang. Ya. Jadi elok baca doa tersebut. Kalau nak sihat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pun doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Itu ada dalam doa zikir pagi dan petang. Tuan-tuan ingat kan? Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai bab al-Jum'ah. Sebelum masuk bab baru, tak masuklah bab baru akan datanglah. Tuan-tuan ada soalan? Tak ada. Bab baru akan datang insya-Allah, bab
bab al-janaiz, bab jenazah. Jenazah ni satu gelaran orang yang telah meninggal dunia, walaupun dia ni di dunia ni datuk ataupun namanya imam. Pergi mana-mana orang panggil imam. Bila mati orang panggil dah. Macam mana jenazah? Fahami. Datuk-datuk hilang dah ke dah. Dah selesai belum urusan jenazah sekian-sekian, tak panggil datuk dah. Ya. Jadi insya-Allah akan datanglah. Wallahu a'lam. Cukup sekadar ni yang baik daripada Allah, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kita takut dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.